Assalamualaikum and hello. Saya Stream. Untuk video kali ini, kami di pihak Zai Stream berpeluang untuk mendapatkan satu konten yang sangat-sangat berkualiti berkenaan tentang Honda RS 150R GPS 173. Video kali ini kami sertakan juga dengan result daripada dyno, video GPS dan teknikalnya, apa modifikasi yang telah dibuat kit itu sendiri. Menarik ke menarik? Nak tahu lebih lanjut? Teruskan menonton. Zaya Stream dah pun berjaya menghasilkan satu format video yang baru. Kami di Zaya Stream memerlukan feedback daripada anda. Pendapat korang macam mana? Okey ke, tak okey ke, cantik ke, terbaik ke, boleh sharekan di ruang komen. Berbalik kepada motosikal Honda RS 150R itu tadi. Untuk pengetahuan korang, ini adalah motor yang mana kita khaskan untuk slot motor kita. Tuan motor bernama Saudara Ayim. Brother Ayim ni, dia ada Honda RS 150R dan dia juga merupakan pomen yang berada di Sabak Bernam, Selangor. Saya for sure lepas korang dapat tahu apa yang dimodify ni, korang memang akan berpusu-pusu untuk lebih mengetahui. Jangan risau, saya akan sertakan dia punya contact number untuk korang kontak sendiri. Menariknya modifikasi pada Honda RS kali ini adalah yang mana modifikasi ini bukanlah bertujuan untuk mendapatkan sebuah motosikal yang paling laju di dunia, bukan. Tapi modifikasi kali ini adalah untuk melihat limitation terhadap komponen enjin Honda RS 150 itu sendiri. Setakat mana komponen yang standard boleh memberikan performance yang terbaik kalau kita tuning, kalau kita tune up, kita upgrade, kita boostkan mengikut kepakaran setiap pomen yang ada. Macam biasa, mostly motosikal 4 lejang kalau tak besarkan saiz blok memang tak sah. Motosikal kali ini, Honda RS ini telah pun dinaik taraf dia punya blok, memakai blok seramik bersaiz 65mm dan juga disertakan dengan piston high compression. Basicnya piston high compression ni apa yang berbeza dengan piston standard, piston yang biasa yang murah? Of course lah, pertama sekali piston high compression ni dia punya permukaan bahagian atas piston itu agak tinggi. Tujuan dia untuk meningkatkan kadar compression ratio ataupun CR. Kita dapat nampak walaupun tak diceritakan berapa compression ratio enjin Honda RS ini, tapi dia dah bagi tahu dia pakai piston yang high compression. Of course lah, tekanan torque agak kuat. Basicnya motor Honda RS ni sangat-sangat pick up. Keperluan terhadap piston Honda RS yang high compression ni, of course lah, mostly piston adalah jenis Forge. Kenapa Forge? Of course lah, Forge piston ni mempunyai daya ketahanan yang lebih kuat, lebih lasak, lebih jitu dia punya alloy, dia punya besi dia. Tak dinyatakan blok apa yang digunakan, tapi cukuplah dibagi tahu blok seramik. Blok seramik ni saya berpendapat korang boleh pilih lah apa-apa blok yang nak digunakan, bermula dengan range harga 400.5 membawa ke 800, terpulang kepada bajet masing-masing. Kita tengok daripada basic dahulu. Bore and stroke motosikal Honda RS 150R ni dalam keadaan standardnya piston 57.3, yang mana
kami di Zeistream melihat bahawa Honda RS ni dalam keadaan standard, ianya adalah enjin yang cube ataupun ada yang sebut square. Senang kata, bore dan stroke dia sama panjang. So dia tak macam Yamaha LC yang mana tekanan torque lebih tinggi sebab stroke dia sangat panjang, tapi tak boleh bermain di RPM yang lebih tinggi. Honda RS ni boleh bermain di RPM yang lebih tinggi sebab apa? Dia punya ciri-ciri enjin yang bersifat cube ataupun square itu tadi. Okay, so seseran dalam keadaan standard adalah 149.05 ataupun senang kita sebut 150. Tapi dengan combo yang telah disertakan 65 didarabkan dengan stroke 57.8, cc terbaru adalah 191.8 bersama dengan 192 cc. So 192 cc dan dinyatakan bahawa motosikal ni tidak di jet road. So ada kelebihan sesebuah motosikal kalau kita jet road, ada juga kekurangan kalau kita jet road. First sekali, kalau kita jet road, kita kena pastikan sistem sangat-sangat balance. Yang kedua, of course lah, kita kena buka enjin bawah. Yang ketiga, jet road ni menyebabkan motosikal kita tidak boleh berputar di RPM yang terlalu tinggi. Ya, sebab kami di Zeistream dah ada pengalaman melihat motosikal 4 lejang 1 silinder yang seseran standard 150 di-upgrade kepada piston 65, tuning yang betul, dyno yang betul, setakat RPM 13,500 RPM memang tak ada masalah. 13,500 RPM tak ada masalah, dan enjin memang boleh berputar lebih pada tu. Tapi of course lah, mostly pemain tuner akan limitkan untuk mengelakkan daripada kegagalan ataupun enjin pecah. So motosikal Honda RS ni nampaknya, of course lah, dengan spek yang dah diberitahu ni, boleh berputar di RPM yang lebih tinggi daripada standard. Katalah standard dia boleh berputar lingkungan 9,000 membawa 10,000 RPM saja, tapi dengan spek 65mm punya piston punya block, of course 13,000 tak ada masalah. Tapi bergantung pada tuning dia lah. So apa yang menarik dalam video kali ini, motosikal Honda RS ini dengan sengaja tidak diubah saiz injap dia. So kalau korang tanya injap tu yang mana, saiz valve tu yang mana, yang bentuk macam payung, dia duduk pada bahagian head. So saiz valve sengaja tidak diubah, tidak dinaik taraf, tidak dibesarkan adalah kerana untuk melihat limitation yang ada pada spek asal punya valve, iaitu 1922. So dengan spek 1922 punya valve ni kan, dia punya intake, dia punya exhaust port, ya, berapa tahap kelajuan ataupun tahap performance enjin, kuasa enjin yang dapat dihasilkan. So kebanyakan motosikal sebab apa, mostly yang dah upgrade kepada piston 65, of course akan pilih untuk menukar saiz valve yang lebih besar. Kenapa saiz valve yang lebih besar? Of course itu adalah cara paling mudah untuk kita meningkatkan flow pada bahagian head. Okey, so nak meningkatkan jumlah mixture yang masuk ke dalam kebuk enjin, ruang pembakaran, besarkan saiz valve, sesuaikan saiz valve dengan bentuk head itu sendiri. Okey, itu cara paling mudah lah. Modal dia, kita kena beli valve yang baru, buat dia punya tapak landing yang baru. Tapi untuk yang kali ini sengaja dibiarkan saiz valve standard 1922, bertujuan untuk melihat setakat mana valve 1922 ni boleh memberikan performance yang terbaik. So salah satu modifikasi yang telah dilakukan pada bahagian head, yang pertama sekali adalah kawah pada bahagian head disesuaikan dengan saiz piston 65. Of course lah, piston dah 65, menggunakan piston forge yang high compression, dia punya permukaan atas lebih tinggi. So kalau kita tak buat bukaan kawah yang sesuai dengan saiz piston, dia punya volume dia, ini akan menyebabkan
knocking pada bahagian enjin dan of course akan merosakkan valve dan sebagainya. Malah mungkin head ataupun blok anda akan menjadi bengkok. Demi mengekalkan saiz valve yang 1922 standard itu tadi, pihak AIM ataupun selaku Pomen yang sendiri buat modifikasi ni telah pun bertindak melakukan potting pada bahagian lubang intake dan juga exhaust. So basicnya apa yang telah pun dimodifikasi, dinyatakan oleh Pomen itu sendiri bahawa modifikasi yang dibuat dinamakan sebagai potting cermin. So ramai akan bertanya, apa itu potting cermin? Simple. Daripada video yang korang boleh tengok depan mata tu sebenarnya menunjukkan bahawa betapa licinnya potting dia. Betapa licinnya, maknanya dia bukan sekadar potting, sebab mostly pomen-pomen dia nakkan saiz tertentu, dia akan potting ikut setakat yang dia nak, lepas tu permukaan tak berapa licin, dibiarkan begitu saja. So benda tu akan menjejaskan flow. Tapi berbeza dengan motosikal yang ini, head yang kali ini telah pun dipotting sebaiknya untuk melicinkan bahagian intake dan exhaust pada bahagian head itu sendiri. So apa perbezaan permukaan yang licin dengan permukaan yang tak rata? Of course lah, permukaan yang licin ni nampaknya pergerakan flow akan lebih baik lagi. Tidak memerlukan kita untuk tukar kepada saiz valve yang lebih besar. So basicnya ini adalah salah satu modifikasi yang orang kata jarang orang buat. Sebab apa? Modifikasi yang macam ni kita kena touch up dekat bahagian head tu lebih daripada biasa, lagi lama daripada biasa. Kita kena tengok lubang head itu sendiri, kita kena proses, kita kena potting, kita kena bagi licin in order untuk mengekalkan saiz valve yang standard. Jadi selesai pada bahagian head telah pun dipotting cermin, flow dah makin cantik. Tapi kalau tak touch up pada bahagian camshaft, of course tak jadi apa juga. Ok, so camshaft pula telah pun dilakukan modifikasi dengan cara menukarkan camshaft jenis racing. Of course lah, yang ni untuk support jumlah mixture yang masuknya lebih banyak daripada biasa. Sebab sekarang blok bukan biasa-biasa lagi, blok saiz 65, walaupun valve-nya standard, tapi dia punya lubang potting dah lebih licin. Basicnya motosikal bernafsu lebih daripada biasa. Dan kalau korang tengok balik dekat dalam video ini, disertakan bahawa pada bahagian head itu telah pun di welding. Dinyatakan sendiri oleh pihak Pomen, iaitu saudara AIM sendiri, bahawa Honda RS150 punya head kalau kita buat touch up lebih-lebih tak boleh. Sebab apa? Dia akan bocor lah, senang kata. Pomen terpaksa welding balik. So nampak tak kepakaran saudara AIM ni? Dia bukan setakat boleh modified, tapi dia boleh ubah sedikit sebanyak untuk sesuai pada keadaan keperluan head tu sendiri. So supaya sistem modifikasi ni menjadi balance, disertakan dengan throttle body bersaiz 36, injektor baru bersaiz 240cc supaya power tidak lagi dilimitkan. ECU telah pun digantikan dengan model ECU shock dan diakhiri dengan sistem exhaust dari jenis GL Racing. So apa yang saya nak highlightkan adalah yang terakhir pada bahagian final drive. Jarang-jarang sekali pengguna-pengguna motosikal upgrade pada bahagian enjin bawah. So motosikal kali ini nampaknya telah pun dilakukan modifikasi, diletakkan bearing yang baru, dan yang menariknya adalah dipasangkan gearbox racing dari jenama IKK untuk gigi yang pertama, gigi yang kedua dan gigi yang keenam. So lebih detail berkenaan gearbox, gigi yang pertama gigi dia 35, gearbox yang kedua dia punya gigi adalah 32, dan gigi yang keenam adalah bersaiz gigi 25. So GPS 173 GPS. So basicnya dinyatakan oleh Pomen ini sendiri, saudara AIM, bahawa motosikal ni dah boleh bersaing dengan Yamaha RZ. Dah boleh saing-saing lah. Belum boleh nak tapau lagi. Sebab apa?
Yamaha RZ mostly GPS 180 ke atas, 185, 182. So basicnya boleh lah follow. Cuma kalau kita tengok, base dah ada, modifikasi lengkap. Modifikasi ni memang agak cantik, cuma tinggal nak jet road sikit sahaja lagi, ataupun cukup dengan sekadar membesarkan bahagian valve sahaja lagi. So motosikal ni dah boleh berlari pada GPS yang lebih tinggi. So nampak tak kali ini modifikasi Honda RS kali ini boleh saya anggapkan ini adalah modifikasi yang agak ekstrim. Ekstrim bukanlah ekstrim yang terlampau, orang kata melampau, tapi ekstrim yang menyeluruh dan lengkap. So kalau korang ada nak bertanya apa-apa, boleh terus kontak saudara Ayim itu sendiri, dan saya pun sendiri berharap saudara Ayim muncul di ruang komen, dan bolehlah kita pinkan komen dia untuk mudah anda sendiri bertanya, bersembang, berkomunikasi dengan pemilik motosikal itu sendiri. So sebelum kita tamatkan video, di-highlightkan bahawa saudara Ayim ini adalah pomen yang bertempat di Sabak Bernam Selangor. So basicnya orang KL, orang Selangor yang nak tahu pasal Honda RS, nak tahu in detail, nak buat modifikasi sebagaimana yang telah pun dia buat, sebagaimana yang telah kami review, boleh terus kontak saudara Aim. So semoga berjumpa lagi. Bozayes, bye bye.